السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Sirajul Huda, muka surat 23, baris 4 daripada bawah. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. As-Sumbawi rahimahullahu ta'ala. Dan bermula hikmah serunya dan tegahnya, tanda percubaannya atas hambanya, apa adakah ia taat atau tiada, dan tiada datang melentang atas mazhab Ahlus Sunnah oleh firman Allah Ta'ala, wala yarda li'ibadihi al-kufr. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan apa ni? Berkaitan dengan sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lawannya lemah. Atas sekali tu, muka surat 23 atas sekali tu dia sebut dulu, mustahil atas Allah Ta'ala lemah. Yang mana lemah ni lawannya ialah kudrat lah, sifat berkuasa tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia dulu sebut berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada yang larangan, ada yang dalam Quran tu berbentuk larangan, ada dalam Quran itu berbentuk suruhan. Jadi sebab apa? Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah kehendak sejak azali, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mencipta apa yang dia nak, maka kenapa masih lagi disuruh dan ditegah? Yang disuruh contoh, wa aqimus salat, tunaikanlah sembahyang. Baik, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa Ramadan. Itu suruhan lah. Kalau tegahan contohnya, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Itu contoh tegahan. Jadi kenapa tegahan itu ataupun suruhan itu dibuat? Adakah maknanya Allah Ta'ala mencipta kita itu tujuan dia untuk disuruh dan ditegah? Seperti mana yang kita bahas dulu, Allah Ta'ala membuat sesuatu tanpa ada gharad ataupun tujuan. Allah Ta'ala tidak melakukan dan menghukumkan sesuatu dengan adanya faedah untuk Allah dan faedah untuk makhluk, tak ada. Allah buat dengan kehendak dia, itu je. Yang adanya hikmah. Tidaklah sia-sia dan tidaklah sampai tahap ada tujuan. Lepas tu tengah-tengah, iaitu ada hikmah. Maka sekarang ni dia nak bahas pula berkaitan dengan apa hikmah suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula hikmah serunya seru Allah. Seru ni makna perintah lah. Dan tegahnya tegah Allah. Hak tu
tanda pencubaan Allah atas hamba Allah. Apa adakah ia hamba Allah taat atau tiada. Tu hikmah dia. Ni nisbah kita ni. Ni kalau belajar sifat ilmu Allah Ta'ala, dia akan bahas lagi lah. Adakah Allah Ta'ala tak tahu sejak azali kita ni orang taat, kita ni orang maksiat? Sebab disebut nak cuba, ataupun dia panggil nak tengok sama ada hamba ni orang taat ataupun maksiat. Adakah Allah tak tahu sejak azali? Dalam kitab Paku Iman pun disebut dan dihuraikan dah bahawasanya yang kata Allah Ta'ala buat larangan dan suruhan itu untuk mencuba ataupun untuk mengetahui siapakah di kalangan hamba itu buat taat, siapakah di kalangan hamba itu maksiat. Itu nisbah makhluk. Nisbah Allah Ta'ala, Allah tahu dah sejak azali apa yang berlaku. Bukannya Allah baru tahu. Jangan dengan sebab kita tengok perkataan ni makna Allah baru tahulah, sebelum ni tak tahu. Sejak azali Allah tak tahu lagi kita ni taat ataupun maksiat. Sebab tu ada perintah dan larangan, lepas tu Allah pun tahu. Bukan. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan tiada datang melintang. Melintang ni lawan lah. Dalam bahasa Arab dia panggil i'tarada, bangkang, lawan, lentang, gitu lah. Tidak lawan atas madhab ahli sunnah itu oleh firman Allah Ta'ala, wala yarda li'ibadihil kufur. Apa dia? Yakni, dan tiada redha Allah Ta'ala bagi segala hambanya, hamba Allah akan kufur. Jadi menurut ahli sunnah wal jamaah, sifat iradat dengan redha Allah Ta'ala ni lain. Sifat iradat dengan redha, sifat iradat dengan suruhan dan larangan Allah ni lain. Bukan sama. Contohnya Allah Ta'ala suruh Fir'aun beriman tak? Suruh. Itu suruhan. Tapi Allah kehendak tak dia beriman? Tak kehendak. Sebab tu tak beriman pas sudah. Abu Lahab, Abu Jahal, Allah Ta'ala suruh beriman tak? Suruh beriman. Tapi Allah Ta'ala kehendak tak? Tak kehendak. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Allah Ta'ala suruh tak beriman? Suruh. Allah Ta'ala kehendak tak beriman? Kehendak. Allah Ta'ala kehendak? Kehendak. Dan beriman tak? Beriman. Itu kehendak, larangan, kehendak itu berbeza dengan suruhan dan larangan. Itu contoh dia. Beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata sifat iradat Allah tu berbetulan sama macam suruhan Allah. Sebab tu dia kata mustahil Allah Ta'ala berkehendak melakukan kezaliman, atau bukan, mustahil pada akal Allah Ta'ala berkehendak untuk buat jahat. Sebab apa? Sebab dia menyamakan antara suruhan dan kehendak. Dan suruhan Allah tak ada yang buat jahat. Allah Ta'ala suruh buat baik belaka, yang suruh tinggal tu, tu tegah, bukannya suruh. Jadi kita ahli sunnah tidak begitu. Sebab itulah dia kata di sini tidak berlawanan pandangan ahli sunnah dengan ayat wala yarda li ibadihil kufr. Kerana redha Allah Ta'ala itu berlaku ke atas benda yang taat sahaja, benda yang baik sahaja. Sedangkan kehendak Allah itu berbeza dengan suruhan dan larangan Allah. Contoh kita ambil tadi, contoh Allah Ta'ala suruh beriman tak? Suruh beriman. Siapa dia? Kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar beriman tak? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu beriman. Bila beriman, redha dah Allah, redha lah. Dia redha ni dengan sekaligus dengan benda taat. Redha sama dengan benda taat. Bukan sama maknanya seiring lah. Tapi kehendak Allah belum tentu itu suruhan Tuhan. Belum tentu kehendak Allah Ta'ala itu berlaku seperti suruhan Tuhan. Tidak. Contohnya kita kata tadi wa aqimus salah. Allah Ta'ala suruh semayang. Tiba-tiba Muhammad ni tak semayang. Boleh tak? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab Allah kehendak sejak azali dia tak semayang. Tapi dari sudut suruhan Allah suruh dia semayang. Allah suruh. Dan Allah Ta'ala redha tak dia tak semayang? Tak redha lah, sebab tu maksiat. Dia redha ni seiring dengan taat saja.
Jadi sekarang ni ayat ni kata apa? Dan tiada redha Allah Ta'ala bagi segala hambanya, hamba Allah akan kufur. Tak redha sebab apa? Sebab kufur tu bukan taat. Kufur tu maksiat. Dan maksiat tu boleh Allah kehendak? Boleh. Ahli sunnah kata Allah Ta'ala boleh tegur seseorang daripada maksiat dalam keadaan Allah kehendak dia maksiat. Boleh. Allah Ta'ala boleh suruh sesuatu dalam keadaan Allah kehendak dia tak akan buat. Boleh. Begitu jugalah Allah Ta'ala kehendak sesuatu dan Allah Ta'ala suruh dia macam tu pun boleh. Allah Ta'ala tegah dia begitu dan kehendak Allah pun tak akan buat dia buat larangan Allah Ta'ala. Boleh berlaku. Tu ahli sunnah. Sebab tu dia kata tak bertentangan. Jadi dia kata tidak datang melintang ni bertentangan lah. I'tirad, kritikan, bangkangan, tu lintangan tu. Okey. Sebab apa dia kata begitu? Kerana bahawasanya iradat lah kehendak tu lain bagi redha, lain. Sebab redha dia berkait dengan suruhan Allah Ta'ala yang taat. Tapi tak semestinya semua kehendak Allah tu suruhan dia. Ada kehendak Allah tapi hak tu larangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak suruh buat, tiba-tiba Allah kehendak sejak azali dia buat juga larangan Allah Ta'ala. Ni kita bincang berkaitan maqam ketuhanan. Kalau dari sudut kita maqam kehambaan ni tak layaklah untuk kita nak soal Tuhan, kenapalah kita ni Allah Ta'ala takdir kufur, tak boleh tu urusan dia. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak akan ditanya, kita akan ditanya. Jadi kita fokus ke diri kita. Kita hanya usaha untuk jadi orang beriman, jadi orang taat sehabis baik. Tapi kalau takdir Allah Ta'ala sejak azali nak kata sebaliknya, wal'iyadzubillah, nak kata apa? Cuma tahu tak kita tak tahu. Tu yang kita ada usaha ikhtiar Allah beri supaya kita dapat menggunakan akal untuk buat benda-benda baik sahaja. Tak akidah bukan kitab makhluk. Kitab akidah mana kita nak berpegang tentang bab ketuhanan. Allah ni macam mana? Ni antaranya. Larangan Allah Ta'ala, suruhan Allah Ta'ala berbeza dengan kehendak Allah. Suruhan Allah Ta'ala sama ataupun seiring dengan redha Allah Ta'ala. Tegahan Allah Ta'ala kalau siapa buat seiring dengan murka Allah, kemarahan Allah, mendapat laknat Allah. Itu serupa kalau dia buat benda tegak. Maka lazimlah atas mazhab Mu'tazilah bahawa kebanyakan barang yang jatuh dalam alam ini dan yang ada ini atas yang lain daripada kehendak Allah Ta'ala. Jadi kata apa? Maka lazim ni tak bercerai tanggal lah. Lazim ni tak bercerai tanggal. Makna dia punya pandangan ni lazimnya atas mazhab Mu'tazilah bahawasanya kebanyakan barang yang jatuh ni bukan berdebok tu, jatuh ni berlaku. Kebanyakan benda yang berlaku dalam alam ini dan yang ada ini, yang ni ada dalam alam ni atas yang lain daripada kehendak Allah Ta'ala. Sebab apa begitu? Sebab dia kata kehendak Allah mestilah selari dengan suruhan Allah. Allah Ta'ala tidak boleh kehendak benda buruk. Jadi kalau manusia buat maksiat, siapa kehendak? Kalau bukan Allah Ta'ala yang kehendak, siapa kehendak? Diri dia sendiri yang kehendak beri bekah. Maknanya kita sudah mengiktiraf satu benda yang selain Allah boleh memberi bekah dari sudut kehendak dia. Tu dia kata lazim tadi tu. Faham kata Mu'tazilah bila dia kata kehendak Allah sama dengan suruhan, automatik lazimnya dia akan kata benda buruk, benda maksiat, benda kufur Allah tak kehendak. Bila kata begitu, siapa kehendak? Manusia berkehendak. Kalau kata manusia berkehendak, makna ada benda selain Tuhan, selain Allah yang boleh memberi bekah terhadap kehendak dia sendiri. Dan bila begitu, banyak tak makhluk? Banyak. Sebab tu dia kata banyaklah atas alam ini yang berlaku selain daripada kehendak Allah Ta'ala, atas mazhab Mu'tazilah. Tu yang sesat tu. Kita kata dah iradat Allah Ta'ala ni ta'aluk dia apa? Ta'aluk dia ialah takhsis ataupun ithar, memberi bekas. Ada tak terlepas satu makhluk daripada kehendak Allah? Tak ada.
Tapi kalau kita mazhab Mu'tazilah, seolah-olah kita kata ada benda yang terlepas daripada kehendak Allah. Betul ya aku tu? Tak betul eh? Mana boleh kita kata Allah Ta'ala kehendak dia hanya beberapa benda saja dia boleh kehendak, hal lain tak ada. Kalau tak ada tu tak berlaku, tak apa, ni tak ada tapi berlaku. Lagu mana? Tu Jadi mazhab Mu'tazilah ni sesat. Dan bersalahan lain daripada kehendak Allah, dan bersalahanlah daripada muradnya, yakni kehendak hak sebenar. Murad ni kehendak lah. Maka bila kata begitu, ada benda yang tak akan berlaku dengan kehendak Allah, hak tu jauh, bersalahan, menyalahilah benda hak sebenar. Menyalahilah benda hak betul. Benda hak betulnya ialah semua benda Allah Ta'ala kehendak. Tiba-tiba ada benda yang Allah tak kehendak, tak jadi lah. Tu maka iaitu mana Allah Ta'ala ataupun ada dalam alam ni ada dalam alam ni yang lain daripada kehendak Allah tu batil lagi, dusta. Batil, tak betul. Ada benda lain yang selain Allah boleh beri berkah dari sudut kehendak, tak boleh, tak betul, batil. Batil ni lawannya haqqun, hak. Dusta lawannya sirkun. Dusta lawannya sidqun. Batil lawannya haqqun. Apa beza dia? Sidqun ni ialah kita dengar cakap dia dulu, kemudian kita tengok realiti dan dia berlaku. Itu sidqun. Contoh kita kata, contoh kita cakap ke orang, KFC depan Winiza. Lepas tu kita pun pergi KFC sungguh, pergi depan Niza sungguh ada KFC. Tu sirkun tu. Tu betul. Maknanya perkataan dia itu betul. Dia tengok perkataan dulu. Jadi lawannya dusta. Contoh dia kata KFC itu di depan surah Furqan. Tengok semua tak ada pun. Tu dusta. Kalau haqqun terbalik saja, dia tengok dulu. Dia pergi KFC dulu. Dia tengok, KFC ni depan Niza. Lepas tu dia pun tengok orang cakap kata apa. Orang cakap kata, KFC depan Niza. Hak tu hakun. Hakun ni terbalik je. Dia tengok dulu realiti macam mana. Lepas tu dia tengok orang tu cakap betul, hakun. Hakun lah situ. Lawannya batilun. Contohnya apa? Contohnya dia pergi depan surah Furqan ni, bukannya ada KFC pun, ada kedai makannya, kedai makan biasa. Tiba-tiba dia dengar, lepas pada tu cakap kata ada KFC depan surah Furqan, hak tu batilun. Batil. Sekarang ni yang kata Allah Ta'ala ada benda yang tak kehendak, itu batil dan dusta. Lawan bagi hak, lawan bagi sidqun, benar. Dua-dua benar lah kau terjemah. Habislah tu bab sifat iradat. Lawannya ialah tergagah. Bukan sifat kudrat. Tadi kita kata sifat kudrat, ni lawan sifat iradat. Lepas tu dia buat mari cerita berkaitan dengan Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah, gaduh dua orang ni. Dia kata, dan sungguhnya telah datang satu cerita. Cerita ni cerita lah di zaman dulu dia sebut cerita. Cerita ni riwayat, cerita, hikayat, set-set tu lah. Datang cerita. Cerita apa? Cerita satu cerita bahawasanya setengah daripada segala ulama Ahlu Sunnah. Dia tak sebut nama. Setengah daripada ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bila kata Ahlu Sunnah masuk sekali wal Jamaah lah. Sebab Ahlu Sunnah ni dengan makna orang yang apa nama tu? Orang yang apa dia panggil? Ahlu Sunnah ni orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Jamaah, al Jamaah tu masuklah sahabat, tabi'in, tabi'in sampailah sekarang. Tu wal Jamaah. Ahlu Sunnah, as-Sunnah, as-Sunnah tu Nabi lah. Telah hadir dia kata setengah daripada segala ulama Ahlu Sunnah telah hadir berhimpun dengan setengah daripada orang yang Mu'tazilah. Mana dalam satu majlis tu, bila seorang Ahlu Sunnah, ulama Ahlu Sunnah mari, dalam masa yang sama di majlis tu ada orang Mu'tazilah. Tokoh Mu'tazilah lah.
Kerana hendak berhujah. Oh, himpun satu tempat ni nak berhujah, berdebatlah. Ni berdebat antara hak dan batil. Kadang-kadang sampai tahap boleh wajib berdebat. Kalau menyebabkan kita tak berdebat, orang sesat. Wajib berdebat. Wajib berhujah. Tu berhujah dan berbela ni hujah lah. Bela diri. Kalau nusrah saya berbela-bela, tak tahu tiba-tiba ada berbalah-balah. Ini sama juga. Antara keduanya, antara ulama ahli sunnah dan mu'tazilah. Maka manakala datang orang yang mu'tazilah itu, maknanya orang mu'tazilah, mana ulama mu'tazilah tu dia mari dulu. Maka lalu ia orang mu'tazilah tadi duduk. Dia pun duduklah dan berkata ia orang yang ada apa dia nak sindir apa dia tu? Artinya Maha Suci Tuhan, bersih daripada segala barang yang jahat. Nokta. Nampak macam biasa, subhana man tanazzaha 'anil fahsya, tapi ada makna dia. Makna apa? Maknanya Allah Taala ni tak kehendak buat benda jahat. Allah Taala tak kehendak buat benda keji. Allah Taala Maha Suci daripada tujuan dia. Tu dia kata subhana man tanazzaha 'anil fahsya. Bukan mana tak boleh buat, bukan mana tak boleh sebut ni, bukan. Ni ada makna dia. Kalau kita sebut subhana man tanazzaha 'anil fahsya, boleh juga. 'Anil fahsya di situ, buruk di situ dari sudut sifat-sifat kecelaan Allah Taala tidak bersifat. Tu situ kita. Dia nak kata kehendak Allah tak boleh buat benda jahat. Kehendak Allah tidak boleh buat benda kufur. Kehendak Allah Ta'ala tidak boleh buat benda buruk. Lepas tu, maka dijawablah oleh orang yang ahlu sunnah itu dengan kata ahlu sunnah. Ahlu sunnah pun jawab, subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha'. Dia jawab juga macam tu. Kalau kita orang sebelah musuh kita jawab gini, habis cerita orang kita titik pediah nak repek. Dia jawab pakai subhanallah juga, betul rima belakang dia sama. Tu kalau dalam balaghah dia panggil as-saj'u lah. Macam qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua ayat tu dal belakang. Tu dia panggil, istilah dia as-saj'u. Maka dia kata artinya Maha Suci Tuhan yang tiada jatuh di dalam kerjaan Tuhan dan perintah Tuhan, melainkan barang yang dikehendaki Tuhan. Nokta. Dia pun jawab balik, Allah Ta'ala ni Maha Suci daripada perkara yang tak akan berlaku dalam kerajaannya, melainkan semua Allah kehendak berlaku. Tu ada sunnah. Tak kisahlah yang berlaku dalam kerajaan dia, milik dia, alam ni sama ada baik buruk, asalkan dia tu kehendak jadi. Tidak akan berlaku benda yang dalam milik dia, kerajaan dia, berlaku sesuatu tanpa kehendak dia. Tak boleh. Ni ada sunnah. Dia jawab pakai subhanallah juga. Tu bijak. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, maka dijawablah oleh orang yang mu'tazilah. Orang mu'tazilah jawab tadi. Maka dijawab oleh orang yang mu'tazilah itu dengan kata orang yang mu'tazilah, apa adakah? Dia tak puas hati, dia pun cakap kali. Apa adakah dikehendaki Tuhan kita akan bahawa derhaka orang akan dia, akan Allah? Nokta. Dia pun tanya selalu, Allah Ta'ala ni kehendak tak untuk hamba dia buat derhaka ke dia? Kehendak tak? Mu'tazilah tanya. Kenapa dia tanya gitu? Sebab dia kata tak boleh Allah Ta'ala kehendak orang lain, tak boleh Allah Ta'ala kehendak hamba dia buat derhaka pada dia. Sebab tu benda maksiat, tu benda kufur, tu benda keji. Jadi Allah tidak boleh berkehendak benda keji. Tu Mu'tazilah. Dia pun tanya ada sunnah gitu.
Maka dijawablah oleh orang yang ahlus sunnah dengan katanya, kata orang yang ahlus sunnah, apa adakah? Dia tanya, dia jawab dengan tanya. Dia kadang-kadang orang tanya kita tak perlu jawapan, kadang-kadang tanya balik. Tu antara teknik menjawab. Bukan semua soalan kita kena jawab belaka. Ada soalan yang kita kena balas dengan soalan. Baru nampak bijak sikit. Maka dia kata, adakah derhaka orang akan Tuhan kita itu dengan digagahikan orang yang derhaka. Digagahi ni makna berlaku tanpa kehendak Tuhan. Digagahlah mana terjadi itu tanpa kehendak Tuhan. Mana terpaksa jadi. Soalan gitu. Seseorang hamba yang bernama Muhammad contohnya, dia buat derhaka, contohnya berzina. Jadi kalau Allah Ta'ala tak kehendak, mana terpaksa jadi. Gitu ke wahai Mu'tazilah? Terpaksa jadi benda tu, terpaksa jadi. Zina tu tanpa kehendak Allah, dia nak berzina, jadi sungguh ke? Kalau jadi sungguh, makna ada satu benda yang bernama Zaid atau Muhammad tadi yang berlaku tanpa berlaku kehendak Allah Ta'ala. Mana ada satu benda yang milik Allah Ta'ala tapi tak berlaku dengan kehendak Allah. Kita buat robot, kita buat sistem robot, tiba-tiba tak ikut sistem kita, dia buat sendiri boleh? Tak jadi lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka dijawab oleh Mu'tazilah itu dengan katanya, kata Mu'tazilah, beritahu olehmu akan daku, jika ditegahkan akan daku petunjuknya petunjuk Allah, dan hukum atasku dengan jahat, adakah ia Allah buat baik kepada aku atau berbuat jahat? Dia tanya balik. Dia tanya balik, kata, kalau aku ni wahai Ahlus Sunnah, kalau aku ni Allah Ta'ala menghalang daripada mendapat hidayah, bahkan Allah Ta'ala itu kehendak aku ni masuk neraka dengan sebab aku buat kejahatan, Allah ni baik ke buruk? Dia tanya gitu. Sebab apa? Sebab dia guna akal, kata, bila faham kata seseorang nak buat maksiat, dia tu orang baik ke orang buruk? Orang buruk lah. Kalau kita manusia kalau kita seseorang contohnya berazam nak curi, adakah dia orang baik? Tak baik lah. Dia pun tanya ke Tuhan, adakah kalau Allah Ta'ala sekat hidayah ke aku dan beri aku supaya aku ni jadi jahat, Allah ni baik ke buruk? Dia tanya gitu. Itu Mu'tazilah. Maka dijawablah oleh Ahlus Sunnah itu dengan katanya, kata Ahlus Sunnah, jika ditegahkan akan dikau akan mengambil barang yang milik bagi engkau, maka sungguhnya buat jahat, yakni Allah Ta'ala tu. Dan jika ditahan akan dikau daripada mengambil barang yang tertentu baginya, bagi Allah Ta'ala, maka ia Allah tentukan dengan pemberiannya pemberian Allah, dan rahmatnya rahmat Allah akan siapa yang dikehendaki. Kata, kalau Allah Ta'ala sekat hidayah kepada kamu dan kehendak kamu buat jahat, Allah baik ke tidak? Aku jawabnya, kalau benda tu milik kamu dan Allah takdirkan begitu, maka dia jahat. Tapi kalau benda yang Allah Ta'ala takdir tadi milik dia, tak jahat lah. Bahkan pemberian hidayah itu sebahagian daripada rahmat Allah Ta'ala dan kurniaan dia. Jadi macam mana? Adakah kita ni milik kita sendiri atau milik Allah Ta'ala? Milik Allah Ta'ala. Mana bukti dia? Kita lahir ni bukan kita buat sendiri. Kita lahir bukannya manusia buat sendiri. Ada tangan kita bukan tangan kita sendiri, tangan Allah Ta'ala. Muka Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala buat. Harta yang kita ada, Allah Ta'ala beri. Sebab tu kalau kita mati, adanya faraid. Tu sebab apa? Sebab bila kita mati, harta tu hak Allah 100%. Tidak boleh orang lain ambil melainkan selepas difaraidkan. Bila faraid tu? Bila selesai hutang-hutang dia dah. Hutang-hutang semua dah bayar habis. Segala hutang-hutang fidyah ke, hutang orang ke, hutang puasa ke, lepas pada tu baru faraid. Jadi begitu ke? Tak begitulah. Allah Ta'ala ni, kita ni bukan milik kita sendiri, milik Allah Ta'ala belaka. Jadi ada tak istilah zalim, jahat Tuhan? Tak ada.
Tu maka putuslah hujah orang yang Mu'tazilah itu daripada berbantah dan berbalah dengan Ahlus Sunnah. Alhamdulillah. So ni sebut Alhamdulillah. Apa? Dah kalau tak menang lah habis Mu'tazilah sekarang ni, kita mazhab Mu'tazilah belaka. Ada Sunnah banyak berdebat. Sebab apa banyak berdebat? Bukan dia suka berdebat, dia nak berdebat benda betul. Supaya kalah benda salah, kalah benda batil, naik benda betul. Tu ada Sunnah. Tu jadi kita pun menanglah dalam perdebatan ni. Debat ringkas ya. Berapa ringkas? Sebab Mu'tazilah, ulama Mu'tazilah dia reti, dia alim kaedah dia. Ahli Sunnah ulama dia reti dan alim kaedah dia. Jadi kalau dia bahas berhujah dengan kaedah, masing-masing faham belaka. Tu yang ada kalah ada menang. Kita kok sekarang ni nak berdebat kat Facebook tu, seorang tak faham dah. Hak berdebat tak faham. Tak faham menyeluruh. Samalah dua-dua orang tu. Orang yang berdebat seorang ni, seorang tu. Dua-dua tak faham dengan betul. Last sekali tak habis masalah. Lepas berdebat, dua berasa benar, lepas tu ulah lagi. Lepas sudah tak habis. Hak ni berdebat, langsung tahu dah. Hak mana hak, mana batil. Hak yang berdebat Facebook tu pula, berdebat benda-benda yang tak perlu diberdebatkan. Sebab dah siap dah. Selesai. Debat juga, habis kita. Kita kena, mesti kena apa? Dia panggil mesti dia kena kena suburkan. Dia kata kena suburkan perbahasan ilmiah. Memanglah. Kalau subur perbahasan ilmiah di kalangan orang alim, tak apalah. Ni terbabit orang awam sekali dengan bodoh-bodoh dengan orang awam sekali. Orang awam tengok debat, menang, hore gitu. Tengok komen-komen jadi bodoh belaka. Orang yang diorang berdebat dengan kaedah belakang ni dalil gini orang gini terus dah apa benda tu ni sorok-sorok tu. Nak cari pemenang ke apa? Habis kita sama ada belah kita ke belah dia sama rupa. Lah kali pas habis debat ulah lagi. Saya sebenarnya sini ni kawan tu ulah lagi habis cerita sampai sudah tak ada penghujung. Baik baca Quran lagi bagus. Benda selesai lah, bukan jadi kafir pun. Kalau membabitkan kafir tak kafir ni boleh tahan kira lah. Ada orang dakwa kafir, tak apa. Contoh ada seorang dia mengkafirkan Asy'ariyah, tu berdebat dia tak apa. Dia kafir tu, mengkafirkan orang tu bahaya. Dia kata Imam Abu Hanifah sesat. Tu kena berdebat tu. Tu memang betul. Apa? Ada Sunnah. Imam Abu Hanifah tak ada khilaf kata. Dia ni sesat ke tak? Tak ada. Tiba-tiba dia kata sesat. Ke mana? Tu kalau berdebat apa lah. Habis. Au ma'azuhuli. Tu yang kurungan tu. Tiba-tiba lagu tu. Tu sambungan lah. Sambungan matan. Muka surat 23. Sambungan dia kat sini. Punya panjang. Ni lawan bagi sifat iradat lagi ni. Au ma'azuhuli. Artinya atau dengan lalai. Az-zuhul ni lalai. Jadi Allah Ta'ala bukannya buat sesuatu atau tinggal sesuatu dengan lalai. Bukan. Lalai ni kita ya. Buat lepas tu Allah lupa. Allah lupa tu habis cerita. Mana kita buat dah tapi bukan kehendak kita. Kita nak kehendak lain buat lain. Buat apa? Lalai, galik. Kita buat kerja lain, kita mikir ke lain. Itu mustahil kata Allah Ta'ala. Awil ghaflah ataupun ghaflah. Artinya arti ghaflah atau lupa. Dia kalau ikutnya kita ni terjemah az-zuhur ni lupa, al-ghaflah ni lalai. Kalau biasalah. Biasa kalau kita terjemah lah ghaflah ni lalai. Az-zuhur ni lupa. Tak apalah, mana-mana ya. Lebih kurang ni Melayu kita pun. Lupa dengan lalai apa benda beza tak tahu. Sama. Sebenarnya ada beza lah. Kalau belajar lebih sikit sebenarnya ada beza. Kalau lupa ni dengan makna apa? Kalau lupa makna zuhur. Zuhur kalau dengan makna lupa. Lupa tu maksudnya sabqul ilmi. Dia dulu tu tahu, tiba-tiba hilang. Tu az-zuhur dengan makna lupa. Sini az-zuhur dia terjemah lalai. Tak apalah, az-zuhur dengan makna lupa tu ialah dia tu dulu ada ilmu, reti, tiba-tiba tak tahu. Tu dia panggil lupa, az-zuhur.
Kalau lalai ni sama ada dulu ada ilmu ke, tak ada ilmu ke, sekarang tak ada. Tu dia panggil lalai, tu lebih umum. I'lam, ketahui olehmu bahawasanya perkhilafan antara ulama pada zuhul dan ghaflah. Dia bagi bahas weh. Kita pun tak ada bahas lah. Dia mari bahas apa beza zuhul dengan ghaflah. Zuhul yang kita terjemah lalai, ghaflah dengan kita terjemah lupa. Apa beza dia? Maka dia kata berlaku khilaf antara ulama pada bab zuhul dan ghaflah. Khilaf. Kata setengah mereka itu ulama, bahwasanya kedua mana? Az-zuhul dengan ghaflah itu bersamaan makna. Noktah. Senang sama ni senang. Malah aku nak ingat khilaf senang sama berlaku. Macam burhan dengan dalil. Bukan burhan nama orang. Burhanuddin bukan, burhan dengan dalil sama. Sebab tu ada kitab Ummul Barahin. Kitab kita ni dia syarah kepada Ummul Barahin. Barahin tu asal dia lafaz singular, dia burhan lah. Lafaz plural dia ialah barahin. Dia kata ada khilaf, sama. Dan kata setengah mereka itu ulama bahwasanya ghaflah itu terlebih umum makna ghaflah daripada zuhul. Makna zuhul khusus. Mana? Dari kerana bahwasanya zuhul itu ketiadaan pengetahuan dengan suatu telah terdahulu. Ketiadaan pengetahuan. Dari kerana bahwasanya zuhul tu ketiadaan pengetahuan dengan suatu. Ketiadaan pengetahuan dengan suatu telah terdahulu pengetahuan dengan dia dengan suatu. Ni yang kita sebut tadi. Ghaflah az-zuhul dengan makna lupa ni ialah dia ni dulu tahu, sekarang tak tahu. Tu kata tu. Ketiadaan pengetahuan dengan suatu, mana sekarang tak tahu. Telah terdahulu, yang ni hal keadaan telah terdahulu pengetahuan. Dulu dia tahu, sekarang tak tahu. Tu dia panggil zuhul dengan makna lupa. Tapi kalau sini diterjemah lalai, ikutlah. Dan ghaflah itu ketiadaan pengetahuan dengan suatu semata-mata. Semata-mata ni sama ada dulu tu tahu ataupun tak tahu. Tu semata-mata. Itu ya. Jadi hak mudahnya sama belakalah, senangnya. Az-zuhul ke al-ghaflah ke, dua-dua dia sama. Dua-duanya bermasalah belaka. Kalau nak tinggi sikit, ambil hak khilaf. Yang kata az-zuhul tu ialah dulu tak tahu, sekarang dulu tahu, sekarang tak tahu. Kalau al-ghaflah lebih umum, iaitu dulu tahu ke tak tahu, sekarang tak tahu. Tu ghaflah. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, ini makna yang zahir bagi musannif. Yang ni lah perbahasan dia kata ni, khilaf ni. Ini makna yang zahir, yang jelas bagi musannif. Musannif ni Imam Sanusi lah. Yang kita nampak daripada matan dia ni, ginilah makna dia. Pada kebanyakan kutubnya, kutub musannif. Kutub ni jamak bagi kitab. Kitab-kitab namanya kutub. Kitabun kitabah ni kutub. Tu kutub ni mana? Kitab-kitab. Bukannya kutub siapa, bukan. Tu Dan kata setengah mereka itu ulama bahwasanya zuhul itu terlebih umum daripada ghaflah. Ada yang kata gitu, terbalik. Dari kerana bahwasanya ghaflah itu maknanya makna ghaflah hilang sesuatu daripada nafsun yang mudrikah. Kena terang pula dah. Dia dalam kepala otak kita ni ada tiga bahagian. Hak yang depan ni dia panggil quwwatun mudrikah. Kekuatan untuk menangkap. Batu kalau kita mengaji tak ada belakang untuk guru, tak ada, dia depan lah. Sebab apa nak tangkap benda yang dia cakap. Nak mengapai Quran tak ada. Quran duduk sini, kita duduk tu, tak ada. Quran sini, kita sinilah. Sebab kita nak baca Quran dalam keadaan kita nak tangkap Quran tu nak apa. Ni quwwatun mudrikah.
Bila dah masuk sini, mantap sini, dia masuk bahagian tengah. Bahagian tengah ni quwwatun mutafakkirah, kekuatan untuk berfikir. Waktu tu proses. Bila dah tangkap, dia proses lah. Gunggang, loading. Dah masuk proses quwwatun mutafakkirah, dia mari hak belakang sekali, dia panggil quwwatun hafizah, kekuatan untuk jaga long term memory dia panggil. Hak ni short term memory, hak ni long term memory. Batu orang tua-tua dulu dia tak bagi tepuk belakang. Tepuk kepala belakang apa? Takut lupa. Bukan saja tu. Takut lupa. Kalau accident tantuk ni, habis selesai. Tak ingat apa dah. Long term memory kalau tak ada, short term lagi KO lah. Kalau short term KO, long term belum tentu ni. Kadang-kadang orang yang lain ingatan dia short term memory, maknanya setahun ni dia tak ingat. 2 tahun lepas dia ingat. Tu long term lah, long term masih selamat lah. Jadi kalau long term memory tu dah KO, nama dia pun tak tahu. Nama dia apa tak tahu. Tak ingat terus. Tu long term tu quwwatun hafizah. Jadi kalau hilang quwwatun ni quwwatun mudrikah ni. Tangkap maklumat. Dia panggil. Lepas tu masuk tengah ni dia panggil quwwatun mutafakkirah, proses berfikir. Lepas tu baru masuk quwwatun hafizah, long term memory. Tu. Kepala otak kita pun ada tiga bahagian kau. Kepala otak besar kan? Kepala otak besar kan, proses pun ikut kepala otak lah. Bukan masuk-masuk terus apa tak. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dia kata apa tadi? Dia kata setengah ulama, zuhul itu terlebih umum daripada ghaflah. Dari kerana bahawasanya ghaflah itu, maknanya makna ghaflah, hilang sesuatu daripada nafsun yang mudrikah. Mana apa? Dia hilang kat sini. Short term memory hilang. Short term memory hilang. Serta manusia kekalnya di dalam nafsun yang hafizah. Hafizah belakang ni. Jadi dia kata ghaflah ni, orang yang short term memory dia hilang tapi long term memory masih ada. Tu ghaflah. Maknanya orang yang lupa tadi lupa betul tadi tu short term tu, tadi lupa dah. Tapi hak dulu tak lupa lagi, ada lagi tu quwwatun hafizah, ada lagi long term memory, short term memory tadi je lupa. Tu ghaflah. Dan bahawasanya zuhul itu hilang sesuatu daripada nafsun yang mudrikah semata-mata. Semata-mata ni sama ada quwwatun hafizah pun hilang ataupun tidak. Quwwatun mudrikah ni hilang, short term memory hilang. Tapi kalau kekuatan long term memory dia sama ada hilang ke tak hilang, dia panggil sebagai zuhul. Jadi khilaf lah situ. Boleh tahulah sikit tu. Otak kita ni ada berapa bahagian? Ada short term memory panggil quwwatun mudrikah, dia ada quwwatun mutafakkirah, dia ada quwwatun hafizah. Quwwatun hafizah ni yang long term memory. Dan atas ini qaul yang kedua ini, maka bermula sahwun. Pula dah. Dia ada pula satu nama lagi, sahwun. Kalau kita yang sahwun ni terkenal dalam mana? Terkenal dalam pekoh lah, sujud sahwi. Apa nama sahwi? Sebab terlupa lah asalnya. Terlupa kuno sujud sahwi. Cumanya dalam pekoh tak tunggu lupa lah. Dia tinggal sengaja pun sujud sahwi, dia tinggal terlupa pun sujud sahwi juga kalau kunut tu. Contoh sunat-sunat abad, dia tinggal dengan sengaja sunat untuk sujud sahwi, tinggal terlupa sunat sujud sahwi. Gitu. Dia tak tertakluk kepada makna bahasa lah. Bahasa kalau ikutkan sujud sahwi ni sujud kerana lupa. Tapi adakah kerana lupa baru boleh sujud sahwi? Tak. Kalau sengaja pun disunatkan sujud sahwi. Itu Kemudian dia kata, atas pandangan ni maka bermula sahwun bersuatu makna bagi ghaflah. Ghaflah hak tadilah. Apa dia? Iaitu hilangnya di quwwatun mudrikah, tetapi masih lagi ada pada long term memory. Short term memory hilang, long term memory masih kekal. Hak tu dia panggil orang yang ghaflah ataupun sahwun. Okey, tu ya.
seperti barang yang diambil daripada qamus. Qamus mana? Qamus mana? Jadi kalau dalam kitab sebut qamus ni bukan qamus biasa ni, bukan. Dia panggil, tak silapnya, qamus majid. Qamus majid. Pelik. Dia ada Al-Misbahul Munir. Al-Misbahul Munir tu kamus juga. Bila dia berkata dalam Al-Misbah, tu Misbah Munir lah, bukan kitab Jawi tu, kita Arab kamus. Tak silap ni kamus majid lah nama dia. Ataupun kamus munjid. Tak ingat. Antara dua tu kan. Bila sebut kamus ni, antara dua tu, kamus munjid ataupun kamus majid. Dan ada pun nisyan. Ni kalau bahasa Melayu, sahun, nisyan, ghaflah dengan zuhul, lupa belaka. Cuma dia retail lagi dalam bahasa Arab ni, lain-lain. Sebab tu bahasa Arab ni kaya, bahasa Melayu miskin. Tu kata dia disekap. Kadang-kadang bahasa Arab ni tak tahu nak terjemah bahasa Melayu apa dia. Dia kena terjemah kod mafhum. Panjang cerita dia, padahal itu perkataan dia. Macam ni, ghaflah. Dia guna satu perkataan, nak hurai panjang. Tu payah tu. Dalam bahasa Arab, bulu kambing lain, bulu kucing lain, bulu lembu lain. Lain bunyinya. Kita bulu belakang yang lain. Bulu kambing, bulu kucing, bulu lembu, bulu belakang. Bahasa Arab tak ada bulu dah. Bahasa Arab bulu kambing bunyi lain, bulu lembu bunyi lain, bulu kucing lain. Setiap bulu lain-lain belakang bunyi dia. Nama dia. Adapun nisyan, maka iaitu nisyan, ia nisyan terlebih khusus daripada zuhul, kerana bahawasanya nisyan itu makna nisyan hilang sesuatu daripada nafsun yang hafizah dan yang mudrika. Ni kalau nisyan ni ialah short term memory hilang, long term memory pun hilang. Hilang belaka. Penyakit Alzheimer, hilang terus, nama tak ingat. Kuwatun mudrika, short term memory tak ada, long term memory pun tak ada. Tu nisyan. Teruk. Kita ni insan ni dekat dengan nisyan. Kita ni insan ni dekat dengan nisyan, lupa. Sebab tu kita ni manusia mudah lupa, dia kata. Tapi janganlah lupa tu jadi tabiat pula. Lupa boleh, tapi jangan jadi tabiat. Jadi tabiat habis cerita, sekejap lupa. Semayang dah, padahal 5 minit pun semayang tadi. Lupa dah. Pergi semayang lain lupa lagi, semayang lagi. Banyak semayang. Sama sekali nokta habis. Maka artinya arti mana? Arti nisyan, arti zuhul, ghaflah, sahwan tu sekalian tu dengan bangsa Jawi maknanya lupa, hilang pengingatan. Makna sama belaka. Sudut bahasa Jawinya semua tu makna lupa, hilang ingatan tu ya. Hilang ingatan tu bukan hilang ingatan yang lupa terus tu, bukan. Hilang ingatan makna hilang, hapus apa yang kita tahu dalam ingatan. Tu kata muallif rahimahullahu taala, dan pengetahuan. Pengetahuan sama lagi ya. Hilang pengingatan dan pengetahuan. Nokta. Maka tatkala itu sekalian tersebut tadi itulah. Az-zuhur, ghaflah, sahwu, nisyan tu lawan bagi ilmu. Nokta. Sebab kalau benda tu lupa, orang tu lupa, tahu tak? Tak ada. Timbul persoalan. Kita sekarang ni bahas lawan sifat iradat. Lawan sifat iradat, lawannya ialah tergagah. Antaranya lagi ni, lalai apa semua ni. Kenapa kita kata lalai lupa ni, sedangkan lalai lupa ni lawan bagi sifat ilmu? Lagu mana ni? Nanti akan datang kita bahas pula insya-Allah taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.